Tangga Channel juga Chong, dan hari ini kita akan bincangkan bab 2 matematik tingkatan 1. Jadi untuk video yang pertama ini kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik 2.1 di mana kita akan mula bincangkan apa itu faktor. Jadi dalam video ini kita akan bincangkan dahulu maksud untuk faktor ini, selepas tu kita akan bincangkan beberapa jenis soalan yang biasa muncul mengenai faktor ini. Jadi pertama sekali kita perlu faham faktor bagi suatu nombor itu ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Maksudnya kita sebenarnya faktor ini adalah nombor bulat yang dapat membahagikan sesuatu nombor itu. Contohnya di sini saya bagi nombor 4 lah. Jadi apakah nombor yang boleh bahagikan 4 ni? Sebenarnya ada banyak juga, iaitu 4 tu boleh bahagi dengan 1. Jadi kita hanya uji dengan nombor bulat sahaja. Dan selain tu 4 tu juga boleh bahagi dengan 2 menjadi 2. Selepas tu 4 tu juga boleh bahagi dengan 4 menjadi 1. Jadi faktor bagi 4 ni adalah 1, 2 dan 4. Maksudnya 3 nombor ini boleh membahagikan 4 tu dengan tepat tanpa apa-apa baki. Jadi faktor ini syaratnya adalah dia mesti adalah nombor bulat sahaja. Dan dia mesti kena bahagikan nombor yang diberi itu dengan tepat. Jadi begitulah maksud untuk faktor ini. Jadi seterusnya kita akan lihat beberapa jenis soalan yang biasa muncul untuk faktor ini. Jadi pertama sekali adalah kita perlu belajar tentukan sama ada sesuatu nombor itu adalah faktor atau tidak. Jadi di sini tentukan sama ada 3 ini ialah faktor bagi 24 atau bukan. Jadi macam mana kita uji? Senang saja, kita hanya uji dengan bahagikan. Jadi untuk bahagian ni, kalau anda tidak gunakan kalkulator, anda mesti kena pandai dalam sifir anda lah. Iaitu anda mesti kena tahu macam mana kiraan bahagi ni. Sebab saya nampak ada ramai juga pelajar yang agak lemah dengan bahagi ni. Jadi 24 bahagi 3 tu kita dapat ni adalah 8. Maksudnya kita boleh bahagi dengan tepat. Maka kita ambil 3 ini ialah faktor bagi 24. Sebab dapat bahagi dengan tepat. Jadi begitulah jawapan untuk A ni. Lepas tu B pun sama juga. Tentukan sama ada 7 ni ialah faktor bagi 27 atau bukan. Jadi kalau kita bahagikan, kita memang tidak dapat bahagi dengan tepat. Sebab kita akan dapat 7, 3, 21. Jadi 3 bagi 6. Kalau anda tekan kalkulator tu, semestinya dia akan dapat 3 perpuluhan sesuatu nombor lah. Atau kalau anda tukarkannya kepada pecahan, dia akan dapat 3, 6 per 7. Jadi keadaan tu memberitahu anda ada bahaginya wujud lah. Jadi di sini tidak dapat dibagi tepat. Maka 7 bukan faktor bagi 27. Macam tu. Jadi inilah cara macam mana kita uji adakah sesuatu nombor itu adalah faktor atau tidak. Kita cuma perlu bahagi dan lihat dapat dibahagikan dengan tepat atau tidak. Macam tu untuk jenis soalan yang pertama. Jadi untuk jenis soalan kedua pula, kita diminta untuk senaraikan semua faktor bagi nombor berikut. Jadi kita mesti kena tentukan semua faktor yang mungkin bagi nombor ini. Jadi apa yang kita perlu buat tu adalah kita gunakan konsep yang kita belajar tadi, iaitu kita bahagikan. Dalam buku teks tu dia gunakan darab. Sebenarnya saya tidak berapa sukalah cara yang ditunjukkan dalam buku teks iaitu guna darab. Sepatutnya kita gunakan bahagilah. Sebab daripada konsep pun dia sudah bagi tahu faktor itu adalah nombor bulat yang dapat membahagikan nombor itu dengan tepat. Jadi di sini kita mesti mulakan dengan nombor yang lebih kecil dan selalunya kita akan mulakan dengan 1 lah. 10 bagi 1, 10. Lepas tu 10 boleh bahagi dengan 2, sebenarnya nombor genap dapat 5. Lepas tu 10 tu boleh bahagi dengan 5 jadi 2 dan 10 tu boleh bahagi dengan sendiri jadi 1. Jadi di sini manakah faktor tu? Faktor tu adalah nombor-nombor ini, iaitu 1, 2, 5 dan 10. Jadi inilah faktornya. Jadi di sini saya juga nak kongsikan sebenarnya selain daripada cara yang senaraikan seperti ini, anda juga dapat perasan di sini wujudnya ulangan tu, iaitu 2 dan 2, 5 dan 5. Apabila kita bahagi daripada nombor yang kecil ke besar tu, kita semestinya akan nampak ada keadaan di sini di mana kita akan berulang. Jadi waktu anda berulang tu, sebenarnya anda boleh ambil U-turn di sini. Kita punya faktor tu sebenarnya adalah 4 nombor ini. Jadi perasan tidak, apa yang saya bulatkan untuk yang warna ungu tu dengan yang warna merah tu sebenarnya adalah sama. Maka kita punya faktor bagi 10 tu adalah 4 nombor ini
iaitu 1, 2, 5 dan 10. Jadi begitulah cara macam mana kita senaraikan semua faktor tu. Jadi gunakan bahagi, dan waktu anda nampak ada ulangan tu sebenarnya anda boleh berhentilah. Jadi sekarang kita buat untuk 36 juga. Jadi sama juga kita bahagikan dengan 1 dahulu. Jadi setiap faktor tu mestinya akan mula dengan 1 lah. Sebab 1 tu boleh bahagikan semua nombor. Jadi 36. Jadi ini nombor genap semestinya boleh bahagi dengan 2. Dapatnya 18. 36 ni boleh bahagi dengan 3, jadi 12. 36 ni boleh bahagi dengan 4, jadi 9. 36 ni boleh bahagi dengan 6, jadi 6. Jadi waktu anda nampak ni 6 dan 6 tu ada ulangan, sebenarnya anda sudah boleh berhenti. Kalau anda tidak mau berhenti, anda teruskan, anda akan nampak bendanya sama seperti nombor sebelah ini. Jadi kita tengok 36 ni. 36 tidak dapat bahagi dengan 7, tidak dapat bahagi 8, dia hanya boleh bahagi dengan 9. Iaitu anda nampak ada ulangan sudah, dapatnya 4. Lepas tu 36 tu boleh bahagi dengan 12, jadi 3. 36 ni boleh bahagi dengan 18, jadi 2. Dan 36 ni boleh bahagi dengan 36, jadi 1. Jadi apabila kita bahagikan dengan nombor yang kecil sampai ke besar tu, kita semestinya akan temu bahagian yang dia berulang tu. Jadi di sini 36 tu dia berulang pada 6 ini, iaitu sebelah kiri dan kanan tu adalah 6. Jadi yang tadi 10 tu dia berulang apabila kita pergi bahagi dengan 2 dengan 5 tu. Jadi di sini kita punya faktor tu agak banyak lah. Jadi bagi nombor yang lebih besar tu semestinya dia punya faktor tu akan lebih banyak lah. Jadi di sini dia adalah 1, 2, 3, 4, 6. Lepas tu 9, 12, 18 dan 36. Jadi apabila anda sudah mahir tu, sebenarnya dari sini anda sudah boleh U-turn lah. Maksudnya kalau anda nampak ulangan tu, anda sebenarnya boleh U-turn. Jadi ambil nombor ini sudah cukup. Dan 6 yang berulang tu hanya tulis sekali cukup lah. Macam tu untuk soalan ni. Dan sekarang kita bincangkan juga satu contoh yang biasa muncul untuk PT3 dan biasanya guru anda suka untuk keluarkan dalam ujian bulanan atau ujian semester tu. Isikan tempat kosong dengan faktor lain bagi 24. Jadi di sini dia bagi sebahagian faktornya, dia minta anda isi yang selebihnya. Jadi macam mana kita nak buat soalan ni, kita boleh senaraikan semualah. Iaitu 24 bagi 1 dapatnya 24. Jadi kita semak. 1 sudah ada, 24 tu tak ada. Jadi kita boleh isikan 24. Lepas tu kita boleh bahagi dengan 2 sebenarnya nombor genap, dapatnya 12. Jadi 12 sudah ada tapi 2 tak ada. Jadi kita isikan 2. Lepas tu 24 tu boleh bahagi dengan 3, dapat 8. Jadi 8 sudah ada tapi 3 tu tak ada. Jadi isikan 3. Lepas tu 24 tu boleh bahagi dengan 4, iaitu dapat 6. Jadi sekali lagi kita sudah ada 6. Cumanya 4 tu tak ada. Jadi macam itulah kita selesaikan soalan ni. Biasanya setiap tempat kosong tu adalah satu makalah. Dan soalan macam ni boleh keluar dalam bahagian B kata ujian tu. Jadi begitulah jenis soalan yang biasa muncul untuk faktor ini. Jadi saya harap video ni anda dapat membantu semua untuk lebih memahami apa itu faktor dan jenis-jenis soalan yang akan keluar pasal faktor ini. Jadi selepas ni sila cuba lagi banyak latihan untuk kukuhkan perfahaman anda terhadap faktor. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.